Sekejap ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita telah diberikan keadaan yang lebih baik lah berbanding hampir 2 tahun kita berada dalam keadaan sekatan perjalanan dan sebagainya, dan Alhamdulillah hari ini kita dapat pun meneruskan balik sesi-sesi untuk perkongsian tentang sejarah tamadun Islam di dunia ini. Dan antara yang telah kita sentuh sebelum ini adalah berkenaan dengan Osmaniyah dalam banyak siri dah. Dan hari ini kita masuk kepada kemerosotan Osmaniyah ini. Sebab apa kita sebut kemerosotan? Sebab dia bukan jatuh terus. Jadi khilafah Osmaniyah ini sebelum ianya terhapus, ianya memakan masa hampir 300 tahun untuk dia jatuh. Jadi dia bukanlah kejatuhan seperti mana kalau kita istilahkan jatuhnya Baghdad dalam tempoh 13 hari ataupun jatuhnya Melaka dalam tempoh 40 hari. Yang itu betul jatuh diserang. Tetapi Osmaniyah diserang bertubi-tubi tetapi dia tak terus jatuh. Yang menjatuhkannya yang akhirnya adalah bangsanya sendiri, bangsa Turki sendiri, di dalam perjuangan kaum muda yang dipanggil sebagai The Young Turks. Jadi kita boleh lihat sebenarnya itu adalah kemerosotan lah. Kalau tuan-tuan dan puan kita tengok pada gambar ni Sultan Osmaniyah, dan sebelum ni saya pernah sebut boleh dikatakan kebanyakan gambar ini adalah ilustrasi benar lah yang dilukis oleh pelukis-pelukis daripada Eropah sejak daripada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, yang memulakan lukisan itu dengan cara pelukis itu datang berhadapan dengan sultan dan melukiskan, ya. Tetapi tidaklah semuanya, ada sebahagiannya telah maksudnya diolah lah, ya. Tetapi apa yang penting kita dapat lihat di sini ada 37 Sultan Osmaniyah, tetapi sultan yang terakhir itu sebahagian berpendapat tidak dikira sebagai khalifah yang terakhir ni. Tetapi kalau dari segi susul galuh dan juga perwarisannya memang sampai ke yang terakhir, dan yang terakhir itu dia hanya menjadi macam orang kata apa, khalifah sekadar ada, tetapi Republik Turki yang puppet dari Republik Turki sudah pun diwujudkan. Jadi kalau kita tengok secara ringkasnya, Sultan Osmaniyah untuk 2, 4, 6 sultan yang awal ini pada keadaan pada mulanya bagaimana daripada Osman yang tadi yang kita pernah tengok dulu, yang cerita tentang keluarga Osman kan. Sebab Turki, bangsa Turki yang daripada timur yang kita tahu sebelum ni sampailah ke barat, mereka itu terpecah dengan puak-puak bangsa kaum-kaum mereka sendiri. Jadi keluarga Osman ini bermula pada keluarga Osman di sana. Mereka cuba untuk bangkit menguasai wilayah Konstantinopel, dan ia mula berkembang. Ini Sultan Muhammad Al-Fatih yang sebab kain kapan. Kemudian transformasi, berlaku transformasi, kemudian tempoh bergenang, maknanya ini tidak ada apa banyak perkembangan, dan kemudian pembaratan. Yang terakhir itu adalah tempoh di mana mereka, kita tengok cara pakaian pun kita tahu dah, mereka ada reformasi pembaratan lah. Yang second from the right tu, dia lain tak? Yang ini saya pun tak kaji. Yang ini kan seorang ni kan. Saya pun tak mendalami pula kenapa perubahan tu. Cuma yang saya perhatikan hanya sekadar inilah. Maknanya perkembangan dibawa oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kemudian Sultan
Sultan Salim satu, bermulanya peluasan paling besar Sultan Sulaiman. Dan disebabkan itu, selepas Sultan Sulaiman, ini yang dikatakan transformasi dari segi sistem pentadbiran saja, tetapi tidak ada perluasan kuasa, hanyalah kuasa yang paling besar pada zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu. Itu yang terakhir. Jadi dari segi pakaian pun saya tak kaji habis lah, sebab kat sini pun dia dah mula berlainan kat sini pun dah bertukar juga waktu tempoh bergenang tu. Tapi yang ini paling jelas dari segi code of attire tu memang ada dibincangkan dari segi bagaimana mereka mula mengambil pendekatan sekular, mengambil undang-undang sekular, menjalankan sistem parlimen dan sebagainya, termasuklah dipanggil sebagai the dress reform. Jadi pemakaian pun umpama pakaian orang-orang bangsawan ataupun raja-raja daripada barat lah. Okey, ini secara umum je saya nak tunjukkan. Bergenang ni maksudnya dia tak ada apa pun. Dia tak ada orang kata pencapaian-pencapaian baru. Dan kalau kita boleh katakan waktu ini jugalah waktu berlakunya pemborosan, dia sudah mula berlakunya perbelanjaan yang tak patut, kemudian adanya sikap-sikap yang yalah biasalah macam dah complacent. Sebab Ibn Khaldun dah sebut dah, ada memang apabila satu-satu tamadun tu dia dah sampai tahap tinggi, waktu tu dia mulalah jadi menurun, tapi secara perlahan-lahan. Dengan cara apa? Dengan kalau tak perang memang terus jatuh, tapi secara perlahan-lahan dengan sikap yang makin teruk, mungkin ada berlakunya rasuah dan sebagainya. Itu orang kata kitaran setiap tamadun lah. Dan Sultan kemerosotan itu kalau nak diikutkan, banyak perbincangan menyatakan selepas zaman Sulaiman, walaupun berlaku selepas zaman Sulaiman. Tapi nanti saya akan ceritakan, sebab kemerosotan tu dia akan mengambil masa hampir 300 tahun sebenarnya. 300 tahun. Jadi bukannya dia terus jatuh. Maknanya di dalam keadaan ada yang setengah pemimpin yang sudah kurang kewibawaannya, lepas tu nanti naik pula yang lebih baik, lepas tu bertukar ganti. Kemudian dari segi kepimpinan, dia punya wazir, Perdana Menteri dia pun berubah-ubah. Jadi saya tak dapat nak sentuh satu-satu. Kalau kita sentuh tu banyak, kan? Jadi kalau siapa yang rajin duk tengok drama, banyak drama dah ceritakan. Drama Turki. Ada tengok yang Sulaiman punya time tu. Dia ada kan banyak. Jadi Ada series banyak series. Sampai 300 lebih kalau tak silap saya. Banyak. Jadi series drama ni saya pun tak sempat nak tengok. Dia dekat sikit-sikit. Netflix Dia dekat mana tengok? Saya tengok. Kadang dia keluar dekat Facebook. Sedutan. Dia accept highlights. Jadi tak adalah nak kena tengok lama-lama. Yang itu bagi kalau kita ni kan tak sempat nak membaca. Jadi kita boleh tengok gambaran lah. Tapi nak kata semua 100% betul pun tak juga. Tapi kita dapat overview lah. Kita dapat satu overview, lepas tu kita semak lah dengan bacaan. So kalau bacaan dia lengkap, tapi mendalam sangat sampai kita pula bila baca kita nak apa orang kata, nak connect, nak relate tu jadi susah. Tapi apa pun saya ingat macam mana, seperti mana yang saya sampaikan tu, saya cuba buat secara general, tapi kita akan cuba relate supaya kita nampak lah. Okay? Jadi ini karakter Osmania. Osmania sejak daripada awal lagi sampailah penghujung, mereka ni sangat fleksibel. Dia satu bangsa yang boleh masuk dengan pelbagai bangsa, kemudian pelbagai agama dan juga pelbagai bahasa. Jadi multi etnik, multi religion dan polyglot. Dan ini adalah karakter yang bagi kebanyakan pengkaji menyatakan bahawa inilah karakter yang menyebabkan mereka boleh bertahan 800 tahun. Hampir 800 tahun kerana kebijakan itu. Tapi dalam masa yang sama itu juga adalah satu kelemahan, kan? Bila dia umpama kita orang Melayu yang lebih dikenali sebagai orang yang bersopan santun, lemah lembut, suka berada dalam keadaan neutral. Dia tak nak orang kata apa, take side. Jadi akhirnya sebenarnya itu juga kelemahan. Jadi
Dalam pada itu pun kita nak kata ia adalah satu kelemahan yang sepenuhnya pun tidak, kerana dia berjaya dengan ada karakter yang begini. Dia berjaya dalam tempoh hampir 800 tahun, iaitu 724 tahun. Dia bertapak dalam tamadun Islam dari segi sejarahnya. Sebab pada masa yang sama nanti akan muncul kerajaan Islam yang tinggi, yang juga dikenali pada zamannya, khususnya pada kurun ke-16 adalah kerajaan Safawi. Tapi kerajaan tu kerajaan Syiah. Kerajaan tu pun besar, berada di kat Parsi. Kemudian ada kerajaan Mughal dekat India, pun boleh dikatakan dikenali pada sekitar kurun ke-16, di mana waktu kurun ke-16 tu Osmaniyah pun dalam keadaan nak merosot dah. Sudah mula mengalami kemerosotan. Tetapi dari segi best administration, birokrasi, dia punya systematic administration tu memang ada pada Osmaniyah, yang tak dapat dibandingkan dengan Safawiyah. Malah Eropah juga pada waktu itu, nanti kita akan tengok Habsburg contohnya, antara negara yang pun tidak dapat dibandingkan dengan Osmaniyah dari segi kekuatan dan kehebatannya. Jadi sebelum saya nak masuk kepada kemerosotan, saya ceritakan dululah kehebatannya itu. Yang ini saya skip, saya hari itu dah tengok. Inilah keluasan paling besar zaman Sultan Sulaiman, kalau kita tengok tu yang hijau tu, jadi yang itu yang keluasan yang paling besar yang pernah dibuka. Cuma ada satu peristiwa yang saya suka untuk kongsikan. So, peristiwa itu adalah peristiwa yang sekejap, saya minum sekejap. Nanti saya akan tunjukkan peta dekat mana kerajaan Syiah Safawiyah ni, dekat sebelah sini nanti. Kemudian kerajaan Mughal dekat India. Saya nak tunjukkan nanti kenapa satu peristiwa itu penting di sekitar kawasan ini, kerana di sini bermulanya yang secara jelaslah penyusupan pemikiran Syiah di dalam tarekat. Pada asalnya tarekat, sebab Osmaniyah memang kuat tasawuf dan mereka ada pelbagai jenis tarekat, tetapi tarekat mereka pada waktu itu masih lagi dalam, orang kata, acuan Ahlussunnah wal Jamaah, tanpa ada pengaruh-pengaruh Syiah. Tapi akan masuk pengaruh Syiah nanti, kita akan tengok. Yang ini saya pun skip lah. Ini sekadar lebih kepada satu sistem yang ada dalam Osmaniyah, bagaimana di setiap kampung dia adanya askar sendiri, setiap kampung. Jadi setiap kampung para petani akan bayar cukai kepada sistem timar ini, dan dia landlord tu dikira sebagai gubernur lah. Dia umpama gubernur. Jadi dia ada askar dia sendiri, dan ini juga membantu kepada dari segi pertahanan yang kuat Osmaniyah. Ini dipanggil sebagai sistem timar, ya. Jadi gubernur tu dipanggil timar sipahi. Jadi ini ada sistem dia. Saya tak nak cerita panjang. Kemudian sistem satu lagi yang dipanggil Daushirma ataupun Yenicheri. Tapi banyak orang sebut Janissary. Ini bahasa Inggeris sebut Janissary, tapi bunyinya Yenicheri. Yenicheri ni askar private sultan. Jadi kalau kita pergi dekat apa nama ni, palace tu, dekat Istanbul tu, Topkapi. Di Topkapi dia ada satu memang orang kata tempat, ataupun dia buatkan pengasingan dekat mana Janissary punya tempat. Jadi Janissary ni adalah mereka yang diambil daripada tawanan-tawanan, anak-anak muda Kristian khususnya, apabila mereka berperang dengan Eropah dan mereka dibawa balik, dan kemudiannya mereka diislamkan dan mereka menjadi tentera private, askar untuk sultan. Dan askar ini juga mempunyai keistimewaan banding askar-askar lain, seperti mana askar dalam sistem timar tadi, yang itu lain. Tapi ini askar yang khas, yang dibawa dan diasuh dengan ilmu-ilmu ketenteraan dan juga ilmu-ilmu keagamaan. Dan kemudiannya pada kurun ke-17 mereka sudah mula berhenti rekrut orang Kristian ni. Dan sistem ini akhirnya dihentikan pada 1826 oleh Sultan Mahmud, disebabkan
mula adanya pemberontakan daripada Yenicheri terhadap Sultan. Yang itu terjadi. Dan ini yang saya kata ada satu peristiwa yang saya nak ceritakan, sebab peristiwa ini sangat penting yang menyebabkan berlakunya gangguan dari segi sebab Yenicheri ni mereka juga mendapat pendidikan tasawuf daripada tarikat yang dibawa yang didakwa lah, yang dipanggil oleh kebanyakan penulis sebagai Bektash, seorang wali dipanggil Syekh, dipanggil apa nama dia, Haji Bektash Wali. Tapi Haji Bektash Wali dalam kajian yang lain menyatakan dia sebenarnya tidak membawa ajaran yang berbeza, tetapi disebabkan Syiah telah dapat masuk membawa ajaran yang menyimpang. Tapi itu setelah Bektash meninggal. Jadi ada pengikut dia menubuhkan tarikat Bektashi. Jadi tarikat Bektashi itulah tarikat yang memberi pengisian kerohanian kepada Yenicheri. Jadi tarikat Bektashi itu pula lepas pada itu ada pula pengaruh di mana mereka bawa pula faham yang tak perlu solat, tak perlu puasa. Jadi faham itu asalnya daripada satu lagi. Itu yang saya nak cerita lepas ni, saya contoh sikit daripada Safawi, kerajaan Syiah. Kalau kita tengok latar kuasa politik, waktu ini Osmaniyah masih lagi kuat. Tetapi ini yang dikatakan di ambang kemerosotan. Pada waktu ini musuh utamanya adalah di sini, di sebelah Eropah. Ini sebab kita dah tahu dah, waktu kita cerita pasal Andalus kan, bagaimana Kristian dah memegang, dan kemudian pada latar belakang yang sama, apa yang berlaku kita pun tahu, terutama 1501 ke atas, masuk kurun ke-16, nanti dia mula pergi ke Goa, ke India, Portugal dan juga Sepanyol, sampailah kepada negara kita dijajah oleh mereka kan. Okey. Kita nak tunjuk kembali kepada kisah di sini bagaimana berlakunya pertentangan dengan Eropah ini sejak awal Osmaniyah wujud sehingga akhir. Mereka sebenarnya tak berhenti berperang. Berperang dengan sebelah barat ni tak pernah berhenti. Tetapi pada penghujung kurun ke-15 nanti, dia diancam dengan satu kuasa yang besar yang namanya, ini pun saya skip je, sepanjang sejak awal sampailah Crusade War pun, selepas Crusade War pun masih lagi berperang. Kecuali nanti kita akan tengok Osmaniyah baik dengan Perancis. Ini sekadar saya tunjukkan dulu tentang pelabuhan-pelabuhan sejak zaman Osmaniyah sampai sekarang memang aktif lah. Yang ini tak apalah, sekadar nak cerita antara istilah yang digunakan, mereka adalah pemegang dua laut. Jadi ini antara laut yang dimasukkan sebenarnya secara besar Mediterranean, tapi kalau secara khususnya adalah Laut Aegean dan juga Laut Hitam. Dia cerita tentang kemerosotan ni, dia melibatkan banyak perang. Jadi ramai orang malas nak membaca sebab dia pening kepala, banyak cerita perang. Dan nanti dia akan melibatkan juga perang ke sebelah atas pula, Rusia. Dan kesannya sampai ke hari ini memang ada, seperti yang kita tahu perang Crimea. Perebutan kawasan Crimea sampai hari ini masih lagi tak begitu selesailah. Jadi Al-Fatih dikenali sebagai penguasa dua tanah. Yang dimaksudkan dua tanah, Anatolia dan juga tanah di sebelah Eropah, atau dipanggil Rumeli, Rum. Jadi kalau tuan-tuan pernah pergi kan, ada satu dipanggil Rumeli Castle. So Rumeli itu maksud di sebelah pemisah ni, di tengah-tengah ini dah masuk Eropah. Di sini adalah Asia kan. Jadi sebelah sini dipanggil Anatolia, di sini dipanggil Eropah, dan kawasan sini adalah Rumeli lah dipanggil. Jadi Al-Fatih juga dikenali sebagai penguasa dua laut. Jadi Laut Aegean dan juga Laut Hitam. Ini yang kita cerita pasal top couple besar. Ini sampai sekarang ada. Seronok kita boleh pergi sebab dia adalah sejarah yang hidup ada depan mata. Balik Melaka kampung saya, nak tengok juga kita punya kubu tak dapat tengok kan, sebab tak ada tinggalannya. Yang ini istana selepas itu yang dibina oleh Sultan saya pun dah tak ingat pula.
Tetapi sempat Dul Mabace sempat 6 sultan di sini, dan keadaan pada waktu itu sebenarnya tak memerlukan kepada satu istana baru. Itu juga antara sebab kenapa kemerosotan ekonomi yang cukup dahsyat. Pada waktu itu perang banyak, duit tak cukup. Tapi buat pinjaman, nanti kita akan tengok buat pinjaman bank. Osmaniyah buat pinjaman bank daripada Eropah, Perancis, daripada British, dan kemudiannya dihabiskan pula pergi buat istana baru, antaranya lah. Zaman siapa tu Sultan tu yang buat? Itu kejap, saya nak kena ingat, saya pun tak ingat balik lah nama dia. Sultan Abdul Majid. Sultan Abdul Majid I. Sultan Abdul Majid I. Kemudian ini gambarnya, ini panggilan Muhammad Al-Fatih. Dia menggunakan keempat-empat gelaran ni dalam 4 bahasa. Jadi kaisar memang kita dah tahu Rom punya istilah. Jadi bila dia mengambil alih Rom, itu adalah kekuasaan baru bagi Islam, memegang satu kuasa yang begitu lama kan, beribu tahun. Jadi dia pun mengekalkan nama dia Kaisar Fatih kan, Kaisar Muhammad. Dan juga menggunakan the Greek punya istilah Basilius. Dia guna juga bangsa Turki punya istilah Kagan, dan juga Islam ataupun Arab yang panggil Sultan lah. Jadi ini panggilan yang sentiasa disebut. Yang ini pun saya ingat saya nak ringkaskan sebab saya nak masuk terus kepada kemerosotan tu. Ini pasar ni, pasar rempah yang kita pergi ni bukan pasar baru, pasar yang memang dah ada sejak zaman Al-Fatih juga. Cuma memang diperbaiki dari tahun ke tahun lah. Apabila berlaku peperangan, kita lihat perang ini ada baiknya dari segi transfer of knowledge. Dan itulah yang terjadi terutama zaman Sultan Al-Fatih ni, kerana Muhammad Al-Fatih ni juga seorang engineer. Jadi dia juga orang kata mengambil kepakaran daripada Eropah untuk membina senjata-senjata. Sebab ada di kalangan negara-negara Eropah yang menjadi rakan baik dia. Rakan baik dia. Jadi daripada situ dia dapat kepakaran dan juga belajar. Dan kalau kita ingat balik bagaimana dia membuka Konstantinopel pun menggunakan satu teknologi yang tak disangka-sangka, bila ada satu meriam yang boleh melepasi 3 lapis tembok Konstantinopel tu. Dan itu adalah dengan bantuan daripada Hungary kalau tak silap saya. Hungary ke atau mana? Tapi sebelah Eropah lah, seorang pembuat meriam. Kemudian ini yang saya nak cerita. Perang yang penting, perang Chaldiran. Kalau tuan-tuan tengok tadi Sultan Salim I. Okey, saya nak lukis sikit lah supaya kita nampak. Saya suka nak cerita secara gambaran besar. Ini Spanyol apa semua, kemudian sini jadi balik-balik sini kan. Okey. Tuan-tuan dan puan, kita dah pernah tengok sebelum ni. Kita dah pernah bincang bangsa Turki datang daripada timur. Daripada sini, daripada sempadan Cina dan juga Mongolia. Ini bangsa dia. Dan bangsa nomad ni dia bergerak daripada sana sampailah pergi ke yang kita bincangkan hari ni, kawasan ni lah. Ini dah masuk Itali silap. Sinilah, okey. Tapi di tengah-tengah ni tuan-tuan puan rasa bangsa apa? Bangsa Turki juga. Banyak bangsa Turki juga yang ada puak-puak kecil. Saya bagi gambaran besar saja. Nak tengok ceritanya sebab di sini nanti ada, tuan-tuan pun tahu sebelum tu ada satu kuasa Parsi kat sini kan. Ada kuasa Parsi. Jadi nanti dia pun berkahwin dengan orang Parsi. Ini satu antara bangsa yang tadi kita sebut sebagai fleksibel sebab bangsa dia memang multi-racial. Dia dekat sini nanti dia kahwin dengan orang Eropah. Dia banyak juga kahwin dengan orang Eropah dekat sini. Orang-orang sebelah Balkan dan sebagainya. Kemudian sebab tu kita tengok kalau kita pergi sampai ke hari ni, pergi ke sebelah sini semua muka-muka Eropah. Sebelah sini kita nampak muka-muka ada ala Arab sikit, ada yang nampak kasar sikit. Sebab kat sini pun nanti ada campur dengan Arab. Okey.
Sejauh mana perginya bangsa Turki ni? Bangsa Turki ni dia sampai ke sini, ke India. Bangsa dia sampai ke sini juga. Wilayah ni nanti kita mungkin kena ada satu tajuk khas sebab Hijaz ni memang very special. Dia tak terganggu pun. Wilayah ni. Okey. Dia pergi sampai ke sini, Mesir. Bangsa Turki. Dia pada asalnya dia bukan berkeinginan politik lah, lebih kepada untuk menjaga puak-puak, sebab dia hidup berpuak, nomad. Jadi dia ada wilayah dia nak cari tempat makan untuk dia punya ternakan. Jadi daripada situ dia berpindah randah dan akhirnya dia bertembung dengan kuasa-kuasa. Jadi akhirnya daripada kuasa nak menjaga keluarga, kemudian dia buat coalition, kemudian dia cuba melawan kuasa-kuasa yang lain. Dan secara ringkasnya saya katakan mereka mula kalah di beberapa tempat, dan yang kita sebutkan sebagai Osmaniyah adalah kuasa yang bangkit daripada keluarga Osman. Yang keluarga Osman itu kemudiannya membentuk Osmaniyah. Itu ringkas. Bagaimana yang lain? Yang lain semua kebanyakan dia dah bercampur dan menjadi pelbagai kuasa, dan kuasa yang besar dikenali di sebelah Mesir ialah kuasa Mamluk ataupun dipanggil Mamalik dalam bahasa Arab. Okey, Mamluk adalah istilah bagi hamba Turki. Hamba Turk. Jadi sebenarnya di India pun ada Mamluk. Di sini di sebelah tengah pun ada juga. Kalau kita membaca sejarah kita akan jumpa perkataan Mamluk. Tapi yang dimaksudkan Mamluk di sini adalah hamba bangsa Turki. Bukan Mamluk yang di sini. Kalau sini biasa akan dibincang sebagai kerajaan Mamluk atau Mamalik. Jadi ini adalah bangsa mereka yang kedua yang dapat menguasai atau membina suatu kerajaan yang besar. Dan mereka tidak sehaluan dengan Osmaniyah, Mamluk. Okey. Apa yang jadi pada yang lain, maka mereka telah pun berbagai-bagai lah. Dia dah masuk dalam kuasa yang berbagai dan telah menjadi bangsa yang lain. Lain dah dia punya ciri-ciri. Cuma ada satu ciri yang paling terkenal dengan Mamluk ataupun bangsa Turki ini adalah mereka pandai berkuda. Mereka boleh berperang sambil berkuda, naik kuda. Jadi itu adalah kekuatan bagaimana mereka dapat menguasai Mesir adalah disebabkan asalnya mereka menjadi hamba special seperti Yenicheri. Hamba yang diangkat oleh kerajaan sebelum ini, yang mana kemudiannya dia topple dan akhirnya dia membina kerajaan mereka sendirilah. Okey. Yang sekarang saya nak cerita adalah Perang Chaldiran. Perang Chaldiran berlaku di sekitar kawasan ini. Ada tak peta dia? Okey. Kalau tuan-tuan tengok ini lebih jelas Perang Chaldiran. Oh, dekat sini dah bukan cerita perang tu. Okey, Chaldiran tu di sekitar kawasan ini. Perang itu terjadi disebabkan oleh Sultan Bayazid II, anak dia Sultan Salim I. Sultan Bayazid II cukup terkenal dengan kekuatan sufismenya, dan dia merupakan seorang khalifah yang sangat baik hati, dan disebabkan dialah juga masyarakat Islam dan juga Kristian daripada Andalus dapat dibawa masuk, termasuk Yahudi, maafkan saya bukan Kristian, Yahudi dibawa masuk ke Istanbul dan mendapat suaka politik dan duduk di sana. Itu adalah disebabkan Sultan Bayazid. Dalam masa yang sama, mempunyai kelembutannya itu juga menjadi masalah. Kerana apabila wujudnya kuasa Safawi di sini, satu kuasa yang berasal daripada tarikat. Dia berasal daripada tarikat di sebelah Azerbaijan hari ini, oleh seorang yang namanya Syekh Junaid. Asalnya Syekh ini memang tarikat yang beramal dengan amalan yang betul, tetapi sampai satu ketika dia berkehendakkan kepada kuasa politik. Maka dia bertemu dengan Sultan Murad. Ini awal lagi tau. Ini Sultan Murad II. Atas lagi bapa kepada Al-Fatih.
Ni ayahnya. Dia pergi bertemu dengan Sultan Murad minta kuasa. Tapi Sultan Murad tak membenarkan, sehingga mana dia bermula satu perasaan tak puas hati. Jadi daripada situ kemudian dia mendapatkan sokongan di kalangan masyarakat di sekitar Azerbaijan ni, dan mula membawa, yalah, kadang-kadang manusia ini diuji bila kita ada pengikut, ada pengaruh yang kuat, dan akhirnya dia membawa kepada ajaran yang tadi, yang kata tak payah solat dan juga tak perlu puasa. Okey, daripada sini nanti ceritanya saya tak lanjutkan sebab nanti kita akan tengok sampai kepada cucunya akan memimpin satu kerajaan yang dipanggil kerajaan Safawi, ya. Asalnya apa? Asalnya adalah tarikat Safawiyah nama dia. Ini tarikat yang dibawa oleh Syekh Junaid. Tapi sampai satu peringkat Shah Ismail kata dia nak mendirikan satu negara, satu kerajaan yang dipanggil Safawi. Dan saya tak mendalami pula. Saya tak mendalami. Oh ya. Oh saya tak mendalami tu. Itu saya agak macam berkira-kira kalau nak bercerita tentang tarekat dan juga Sufism ni. Sebab dia terutama dalam era kurun ke-16 ni adalah era di mana dia bercampur baur dengan adanya elemen Syiah. Yang Syiah asalnya dia satu kumpulan kecil di sebelah sini, dan kemudiannya dia menyusup ke sini. Kemudian dia membina suatu kerajaan yang besar dengan faham Syiah yang ini. Bila Shah Ismailiyah dah faham Syiah dah. Dan di sempadan antara Turki dan juga kawasan Azerbaijan hari ini, di kawasan ni okey. Sempadan ni adalah kawasan di mana asal mereka Sunni. Tapi disebabkan begitu sibuk kerajaan Osmaniyah kepada sebelah barat, di sebelah timur ni dia agak kurang mendapat perhatian lah. Jadi secara tak langsung mereka lebih dekat dengan Shah Ismail, kerana Shah Ismail adalah satu kuasa besar di sebelah dia, dan dia terikut termasuklah fahaman Syiah itu. Shah Ismail ni mula-mula sebelum pemisahan ini, dia datang ke satu kuasa kecil yang diiktiraf oleh Osmaniyah, yang dulu kita sebut sebagai Beylik tu, kerajaan Zulkadir. Kerajaan Zulkadir ni dia datang juga, dia minta supaya dia diiktiraf, tetapi Zulkadir tak nak mengiktiraf. Maka apa yang dibuat? Dia bongkar kubur-kubur makam-makam Sultan-Sultan Zulkadir ini. Dan apabila report kepada Sultan Bayazid pada waktu itu adalah di bawah kuasanya, Sultan Bayazid kata macam tak apalah, kita maafkan, kita jangan bergaduh sama orang Islam. Sedangkan adalah faham Syiah yang kuat. Dan anaknya waktu itu masih lagi putera raja, Syekh Zadeh namanya. Salim ini tak puas hati dan Salim yang mula menentang, dan akhirnya membuat satu usahanya sendiri untuk menentang Safawi. Dan apabila dia mengambil alih, terus dia menghentikan sekejap peperangan ke barat, dia mengarah ke Safawi. Dia nak lawan Safawi. Dan ini adalah secara tak langsung, kalau kita tengok tuan-tuan dan puan, dia dalam era kebangkitan sebenarnya, tetapi ini adalah era di mana berlakunya nanti kemerosotan. Sebab selepas ini Sulaiman, selepas Salim I adalah Sulaiman Al-Qanuni. Ini adalah era perluasan yang besar. Dan Salim ini dia satu kejayaan dalam perang Chaldiran, menyebabkan wilayah ini dia dapat jaga daripada terikut, ataupun yang paling khususnya tuan-tuan puan, bila mereka dah ikut Safawi, solat Jumaat tak ada. Kemudian dalam doa dia dia curse sahabat, kemudian apa lagi perubahan. Jadi Sultan Salim apabila dapat menguasai ini, dia mulakan dengan solat Jumaat, dia kembalikan bacaan doa yang betul tanpa ada curse pada para sahabat,
Dan akhirnya di sinilah tuan-tuan puan sehingga hari ini juga wilayah-wilayah yang masih tak berapa aman sebenarnya, di Azerbaijan, di sempadan, kerana masih ada pengikut-pengikut kecil yang ada pandangan dia dah bercampur dah, dia ada Syiah pun ada, kita pun tak tahu kat mana dia punya kedudukan. Yang Bektash, Imam Bektash tadi, dia dekat sebelah sini, dia punya tempat tarikat asal dia. Tapi Imam Bektash ini menurut kajian yang bacaan yang kami baca, menyatakan bahawa Osmaniyah memang mengambil tarikat ini untuk memimpin Yenicheri tadi. Tapi tarikat itu sebenarnya tak ada elemen Syiah, tidak ada elemen yang meragukan, malah Syekh itu sendiri tak pernah menamakan tarikatnya. Dia hanya atas nama Syekh lah, maknanya tuan guru dia, dan ikut tuan guru. Tapi lama kelamaan pengikut-pengikut ini dia sudah tercampur dengan faham Syiah secara sedikit demi sedikit, sehingga hari ini kalau cari perbincangan tentang Bektash, ini ejaan dia lah, Bektash. Kalau English dia je Bektash macam ni. Kita akan susah untuk mengetahui sama ada Bektash ini grup mana. Sebab Bektash ini juga lepas itu dikenali sebagai Alawi. Alawi ini adalah memang nisbah kepada Syafawi lah, yang merupakan Syiah lah. Sebab dia Ali, daripada nama Ali, Alawi. Jadi dalam ejaan dia, di tengah-tengah ini tuan-tuan puan, ada satu aliran yang begitu kuat mengikut Safawi yang berada di sebelah sini, yang dipanggil sebagai Qizilbash. Pening kan? Cerita sejarah dia memang banyak pening sebab bahasa dia pun kita tak faham. Istilah-istilah dia, Qizilbash. Qizilbash ini adalah satu unit yang sebahagian mengatakan dia umpama mata-mata untuk Safawi, untuk menentang Osmaniyah. Sehingga mana memang peperangan Chaldiran banyak membunuh kelompok ini, dan rekod tidak ada menyatakan yang 40,000 ini, tetapi cukup popular menyatakan 40,000 orang Qizilbash telah dibunuh. Tapi dari kajian akademik mencari sumber ni tak ada. Dan sebab itu saya katakan kejadian ini, peristiwa ini sangat penting, sebab di sini juga berlakunya banyak sumber-sumber berkenaan dengan cerita tarikat ke, cerita politik, melibatkan Qizilbash, melibatkan banyak lagi yang kita jadi susah nak menentukan sumber sahih dia. Sebab elemen Syiah masuk dia tambah-tambah. Jadi kita dah tak tahu dah. Jadi akhirnya sumber yang ada sangat limited kepada sumber kerajaan. Macam contoh sumber Osmaniyah, sumber bertulis kerajaan, ataupun sumber bertulis Safawiyah. Yang mana kita agak bimbang untuk mengambil sumber ini, sebab apabila Syiah ni dia memang biasalah orang kata dengan menokok tambah dan sebagainya. Menariknya lagi juga, apabila kita meneliti setengah tarikat yang, saya mohon maaf awal-awal lah, saya bukan mengkaji tarikat habis-habisan lah, cuma dari segi pembacaan kita melihat ada beberapa elemen yang ada persamaan dengan Syiah. Umpamanya meletakkan gambar-gambar gambar-gambar, kalau mereka memang Imam 12 dan itu terjadi bagi Bektash, pengikut Bektash, bukan Imam Bektash tadi. Dia meletakkan ke-12 imam Syiah itu, dan juga Imam Bektash punya gambar, dan juga tok guru mereka yang dipanggil sebagai Dede. Tok guru mereka. Dan di situ berlakunya, kalau tuan-tuan perempuan hari ini pergi ke makam Bektash, Imam Bektash ini, kita akan nampak perkara yang tak cantik lah, tak baik lah kalau kita nak tengok dari segi kemungkinan berlakunya kat situ bid'ah dan khurafat. Sebab mereka datang ke kubur tu pun mereka cium-cium batu nisan, dia perlu berpegang pada selimut tu. Jadi perkara-perkara macam ni bukan dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dibimbangi ini adalah suatu yang dibolehkan berdasarkan apa yang sebenarnya Syiah buat. Itu adalah banyak amalan Syiah. Tetapi akhirnya bila dia dah masuk ke dalam setengah tarikat tu,
maka dia susah nak dibandingkan. Ini amalan tarekat kan amalan Syiah, dan mereka tak kata Syiah, dan mereka akan justifikasi, adalah justifikasinya. Tapi akhirnya kita, kalau saya lebih suka berlepas tangan je berbanding saya orang kata mengambil mana-mana orang kata apa tarekat dan sebagainya, sebab ini agak isu yang agak complicated. Saya sampai sekarang masih lagi nak mengkaji apakah yang terjadi sebenarnya, bagaimana dan bila berlakunya gangguan dari segi ilmu tasawuf itu sendiri. Sebab asal ilmu itu daripada Al-Ghazali dan sebagainya itu tak ada isu. Itu dia memang tidak memisahkan Islam dengan ajaran ni. Tasawuf itu adalah salah satu daripada elemen elemen takarrub kita. Salah satu elemen yang ada dalam Islam, Quran dan Sunnah juga. Tapi apabila dia dijadikan satu metodologi dengan ada tok guru, yang kemudian ada yang setengah tu tak jadi ekstrim, hanya mengikut apa yang tok guru cakap. Yang itu yang kita jadi bimbang dekat sini. Taksub tu. Dan sambungan daripada itu, lanjutan daripada itu, cukup menyedihkan juga kerana pada 1501 adalah permulaan kerajaan Safawi, dan pada tahun yang sama juga Portugis sudah berada di sekitar lautan Hindi sini. Ni lautan Hindi kan. Dan Portugis juga sudah berada, dia tak masuk ke sini, silap. Dia masuk ke sini. Madinah dan Mekah. Apa yang dibuat oleh Portugis waktu itu, mereka hendak cuba menyerang bandar suci kita dengan sebahagian menyatakan bahawa antara yang hendak dimusnahkan adalah makam Nabi. Apa yang terjadi pada waktu ini, Portugis, khususnya nama yang disebut adalah Alfonso de Albuquerque, yang kita pun kenal, berhubung dengan Safawi untuk mendapatkan sokongan, kerana dia tahu di sini dia tak boleh datang, ini kawasan Osmaniyah memang akan hancur. Jadi dia masuk ikut sini. Sebab tu kalau kita tengok sejarah dia, kenapa dia tak lalu sini? Dia lalu kawasan di bawah, melalui Afrika, baru pergi sini, kemudian pergi ke India, kemudian baru pergi kepada kita selepas dia hancurkan kerajaan Islam Goa kat sini. Itu juga dengan bantuan daripada Syiah. Jadi pada waktu ini dia cuba mendapatkan sokongan daripada Syiah, dan Syiah tidak menghalang. Syiah tidak menghalang untuk serangan ke atas Mekah dan Madinah. Apa yang terjadi, Mamluk pada waktu itu sudah lemah, sudah tidak boleh melawan Portugis, dan akhirnya Osmaniyah pun datang membantu dan menyerang di Lautan Merah ini. Dan ini jasa yang cukup baik, yang cukup besar bagi kerajaan Osmaniyah, kerana telah menyelamatkan bumi Hijaz ini, dan di mana hari ini kita kenal perkataan istilah Khadimul Haramain, the protector of two haram kan. Ini adalah istilah yang diperkenalkan oleh Sultan Salim, kerana dia protect Haramain. Dan bermula daripada situlah pengikutnya semua sampailah ke hari ini kan, menggunakan istilah Khadimul Haramain. Kisah ini diberkait sehingga mana Mamluk yang tadi memang tak sebulu, dan memang ada sejarah bagaimana mereka pernah berlaga, berperang, dan akhirnya kalah dan menjadilah wilayah Osmaniyah. Maka sebab itu bila kita tengok dalam era Sulaiman, Osmaniyah sudah pun berada sampai sini. Utara Afrika dah bersama Osmaniyah, tetapi Mesir pada waktu itu di bawah Mamluk, dan kemudian apabila Mamluk jatuh, barulah dia menjadi wilayah paling besar dalam Osmaniyah. Jadi perkaitan ini yang saya suka untuk kaitkan supaya kita nampak gambaran besar dia kan. Yang ini kita tak sentuh lagi kan, saya tak masuk lagi kan cerita Mamluk. Nanti kita akan mendalami Mamluk, dan juga kita akan mendalami Kota Baghdad. Saya ambil topik Osmaniyah atau Turki ini dulu sebab dia tengah popular. Jadi dekat dengan hati kita, senang faham. Jadi bila kita dah tahu kaitan ni, baru saya orang kata flashback lah, belakang balik. Sebab yang terjadi bagi Osmaniyah ini, dia daripada kurun ke-15 sampai ke-20. Jadi kita akan turun balik. Kalau yang ini dia dalam kurun ke-10.
Kemudian kita akan turun sampai ke ni zaman Nabi lah. Jadi daripada kurun ke-7 sampai 10 kita akan turun. Sebab Baghdad ni, bagaimana Baghdad jatuh, dia tak semudah seperti mana kita dengar kejatuhannya 13 hari. Memang betul. Tetapi dia ada kat sini elemen Syiah yang membantu. Kita ada kat sini Yahudi. Dan kita ada satu lagi Mongol. Jadi Mongol bekerjasama dengan dua lagi ni. Dan penyebab kepada dia jatuh nanti. Yang ini kita akan kongsikan. Dan daripada kejatuhan Baghdad ini, Mamluk muncul mempertahankan Khilafah Abbasiyah waktu tu. Jadi khalifah ada tapi puppet saja, kan? Dia cuba mempertahankan dan dia tak pernah claim pun dia sebagai khalifah. Itu bagusnya tentang Mamluk ni. Dia tak pernah pun claim dia adalah khalifah. Dia hanyalah satu kerajaan di bawah kerajaan Islam. Jadi yang ini nanti kita akan tengok. Kemudian bagaimana Mamluk juga demi kuasa dia berbaik juga dengan tentera salib. Ada masanya dia juga berbaik dengan Syiah tadi demi kuasa. Dan itulah menjadi punca kenapa sekejap kita dapat Palestin, sekejap kita tak dapat, pun berkait juga dengan pergelutan antara Mamluk dan juga kerajaan kita ada Ayubiyah juga waktu tu. Jadi nanti yang itu kita akan kongsilah. Okey. Boleh nampak. Jadi perang Chaldiran ni saya suka nak ceritakan lebih panjang sebab dia boleh kita katakan antara kesannya masih ada sampai hari ini, sampai ke negara kita yang bagi saya untuk dibincangkan secara umum masih lagi agak sensitif. Sebab sejauh mana Islam di Malaysia ni mempunyai pengaruh Syiah atau tidak. Pada permulaan kedatangannya, saya masih lagi sedang dalam kajian bersama tim saya dan sebenarnya agak susah sebenarnya nak bercakap tentang hal ni, melainkan dalam forum yang tertutup, kan? Sebab kalau dia sampai kepada pandangan orang awam yang tak tahu latar belakang secara besar ni, dia akan menyebabkan kekacauan lah. Jadi kalau saya dah bersedia untuk kongsi, saya akan kongsikan nanti, tapi tak dapat live lah, supaya kita bincang secara ilmiah lah. Okey, jadi itulah perkembangannya dan berakhir peperangan itu dengan tidak ada lagi ancaman daripada kerajaan Safawi dan mereka bersetuju dengan pembahagian sempadan. Di atas ini adalah Bukhara, Khanat Bukhara. Ini juga bangsa ni, bangsa Turki. Bangsa Turki ini. Khan, menggunakan perkataan Khan. Bukhara ni kerajaan Islam Uzbek. Hari ni Uzbekistan lah. Kemudian dekat sini kita dah ada Afghan ni, ada Mughal. Ini juga bangsa Turki. Jadi kalau sebab itu bila saya sebut tentang Central Asia ni sangat penting dalam sejarah Islam kerana bangsa ni, bangsa Turki ni, dia mengubah geopolitik daripada pergerakan dia tu menyebabkan geopolitik di sebelah Central Asia ni berubah, kerana adanya percampuran dan sebagainya. Nanti kita akan tengok Mogul ni pun pelik-pelik juga perangai dia. Dia bukan pelik sebab apa? Sebab multi-racious, multi-religion, akhirnya berlaku peperangan, pertikaian dan sebagainya. Muncul pula satu agama dinun ilahi, agama Islam, tapi dekat situ ada pengaruh Syiah, ada pengaruh Kristian, ada pengaruh Hindu disekalikan. Jadi kalau kita tengok macam agama-agama yang mungkin muncul selepas itu, mungkin ada kaitan. Saya tak kaji dalam yang itu, cuma mungkin ada kaitan. Saya percaya pasti akan ada kaitannya. Kerana kita juga mendapat Islam dari wilayah ini pada awalnya, daripada India, sebelum secara agak masif juga daripada Yaman. Yang itu yang memperbetulkan, yang memperbaik balik Sunni itu, aliran Sunni. Yang mana aliran Syiah itu tak besarlah, dia datang tetapi tidak besar. Dia datang ke Aceh dan juga ke Thailand, tapi tak besar dan tak membawa kuasa. Waktu tu mereka dah tidak ada kuasa yang besar, hanya membawa satu faham sahaja. Dan faham tu sesuai dengan masyarakat kita. Itu teaser lah sikit masyarakat kita, sebab sama juga macam orang Turki, faham-faham yang ada mistik ni dia suka. Bangsa Turki pun sama. Kerana ajaran asal kita memang ada mistik.
kita ada faham pagan kita, kan? Kemudian kalau bangsa Turki ni dia ada syaman. Jadi percaya pada pawang itu, dan pawang dia ada kuasa, apa pawang dia cakap semua dia percaya. Sebab itu faham-faham ini mudah dimasuki oleh pengaruh-pengaruh daripada Syiah, malah pada ajaran yang tak betul lah, tak semestinya Syiah. Jadi ajaran yang tak betul. Jadi sebab itu saya rasa sangat penting untuk kita tahu, kerana dekat situ baru kita nampak, oh okey, yang Nabi pesan supaya kita berbalik pada Quran dan Sunnah itu sangat penting. Dan dalam kita memahami mazhab dan sebagainya, kita akan tengok mazhab-mazhab ni dia tak akan termasuk dalam hal-hal yang kita bincangkan. Mereka tak termasuk dalam urusan politik. Tapi mereka membincangkan urusan politik. Tapi mereka tidak membincangkan tentang macam mana dia nak berkuasa. Imam-imam ni tak pernah minta untuk berkuasa. Jadi kita boleh nampak beza dia. Bila masuk politik, tuan-tuan perempuan, saya sebab bukan orang politik kan. Jadi bila masuk politik ni dia punya cabaran lain macam. Tak kisahlah agamawan ke apa ke. Jadi dia lain sikit. Dan sebab itu apabila berlaku peperangan, maka kekalahan yang paling utama pada kaum bangsa atau kerajaan Safawi tadi adalah kerana Osmaniyah ada persenjataan meriam. So daripada situ dia tak boleh lawan. Dia biasanya berkuda saja ataupun dia menggunakan panah. Dia dikalahkan dengan meriam. Jadi daripada situlah mereka pula yang belajar ilmu meriam daripada kekalahan mereka, belajar daripada orang-orang Turki sendiri, dan akhirnya mereka menjadi kuasa kedua empire yang ada persenjataan meriam yang baik. Tengok dia berjangkit dengan kerajaan Mughal tadi yang saya sebut. Jadi nanti kita akan sentuh Baghdad, Mesir, Mughal. Tak tahulah bila habis bila nak sampai. Jadi dalam kurun yang ke-16 dan 17, khususnya 16 lah, cukup terkenal tiga empire ini sebagai empire yang mempunyai kuasa berdil yang hebat dalam dunia. Pada waktu itu Eropah masih lagi tidak dapat menandingi. Sebab itu saya katakan tadi, bila Sultan Sulaiman, kekuasaan dia kalau kita tengok merah ni adalah kekuasaan yang sangat besar, yang mana pada waktu itu di Eropah masih lagi berlaku pertelagahan antara mereka, antara Perancis, British, Spanyol, Portugal. Dan yang peliknya mereka bergaduh daripada sana, dia bawa sampai ke sini. Kalau tuan-tuan perasan kan, penjajahan itu adalah satu alasan untuk mereka keluar daripada konflik di kawasan mereka. Dan kemudiannya mereka pergi ke negara lain, wilayah lain, khususnya wilayah seperti mana kita di timur. Dan di timur mereka pula bergaduh sama mereka sebenarnya. Dan mereka membahagi-bahagikan seolah-olah tamadun di sebelah timur ni tak wujud apa-apa tamadun. Seolah-olah tak ada satu negara, seolah-olah tak ada satu kuasa, menyebabkan mereka membahagi-bahagikan. Okey, ini wilayah Spanyol, ini wilayah yang kau nak ambil kawasan sini. Portugal kan, Portugis datang ke sebelah kita. Belanda datang, Belanda ambil dekat kawasan sebelah Indonesia dan sebagainya. Jadi bila kita faham tentang apa yang berlaku dalam sekitar kurun 15 dan 16 ini, kita akan nampak keadaan tamadun Islam pada waktu itu sebenarnya sedang berada di puncak, tetapi dalam masa yang sama mereka kritikal. Kerana serangan mula dibuat, dia tak serang direct. Yang direct memang tak dapat. Berapa kali dia lawan dengan kerajaan Eropah ni, negara-negara di Eropah dengan Osmaniyah, tapi mereka tidak dapat menang. Osmaniyah tak menang, memang sentiasa menang, sampailah nanti pada ini tadi saya dah masuk kekalahan Mamluk tadi. Ini cerita tentang mata wang. Okey. Sekejap. Okey. Inilah kemerosotannya yang bermula, yang tadi saya katakan kita tengok tu tengah kemuncak tu, kurun ke-16. Tetapi dalam masa yang sama kemerosotan. Sebab apa? Ada kelemahannya juga. Kelemahan tadbir urus, jihad kital. Maksudnya sebelum ini kalau dengan kufar memang dia akan jihad lawan, all out. Tetapi bermula pada waktu keadaan sudah semakin moden, Renaissance sudah berlaku, kerajaan di Eropah sudah semakin kukuh,
maka berlakulah jihad itu adalah terhadap musuh politik, bukan lagi atas dasar agama. Sebab itu kita akan tengok Osmaniyah baik betul dengan Perancis kerana musuh mereka sama. Apabila musuh sama, maka mereka boleh berdamai bersama dengan kerajaan Kristian. Tetapi dari segi politik itu adalah baik dan bijak, dan itulah juga penyebab kepada mereka tidak cepat kalah. Maknanya kemerosotan tu lama ni, 1924 baru habis. Maknanya lama. Dia kemerosotan ni 300 tahun lebih kurang 5, 6, 7, 8, 9 260 lah macam tu. Jadi hampir 300 tahun. Peperangan sangat panjang, tak henti-henti seperti mana saya sebut tadi. Laluan laut baru, penemuan benua Amerika, inilah yang kita cerita tentang penjajahan bila mana Sepanyol sudah mula keluar menghantar Columbus ke benua Amerika, menyebabkan mereka merasakan lebih besar lah, mereka satu tamadun yang semakin kuat, dan akhirnya mereka mula orang kata meratah dunia ini. Yang tuan-tuan perempuan dulu mungkin belajar dalam buku teks sejarah, mungkin British yang sediakan. Jadi dia tak adalah cerita-cerita macam ni. Cuma dia sebut New World Order. Jadi the New World Order itulah dia apabila penemuan Amerika tadi. Kemudian revolusi industri menyebabkan juga Osmaniyah ketinggalan. Kerana bermulanya ada kapal wap, bermula adanya enjin-enjin sistem automation yang menyebabkan production makin laju. Dan di situ juga menjadi ancaman kepada Osmaniyah yang menguasai trade di Mediterranean asalnya. Kerana laluan sutera berakhir di Konstantinopel. Jadi Osmaniyah memegang laluan itu yang terakhir. Dan macam mana barang-barang dagang itu nak pergi ke sebelah Eropah adalah melalui dua jalan. Satu Mesir, di Mesir punya pelabuhan Iskandaria, dan satu lagi di Istanbul. Di Iskandaria dipegang oleh Mamluk, di tapi selepas kerajaan Osmaniyah dah pegang, jadi Osmaniyah juga, menyebabkan Eropah sudah tersekat, dah tak tahu dengan siapa nak berhubung. Kerana hubungan yang baik Osmaniyah dalam perdagangan adalah Venice sahaja. Venice yang berada di pinggir Eropah dalam wilayah Osmaniyah, Venice baik dengan Osmaniyah. Dan Venice juga antara pelukis-pelukis mereka yang melukis gambar-gambar sultan tadi. Jadi mereka yang ingin berdagang mesti melalui Venice. Jadi kebanyakan kerajaan-kerajaan Eropah tak puas hati kerana harga yang diletakkan oleh Venice lebih tinggi. Jadi atas alasan itu juga mereka pergi keluar mencari sendiri barang dagang ke Asia. Itu antara alasan mereka. Dan kita pun tahu Columbus juga menyatakan dia nak pergi ke India sebab India dikenali juga dengan herba-herba dan sebagainya kan. Jadi dia mencari rempah. Sebab itu mereka terjumpa benua Amerika. Kerana sebenarnya nak pergi India, maka sebab itu dipanggil Red Indians. Yang itu bukan main-main, itu memang adalah kisah yang dicatatkan. Bukan. Kalau dia ada 3 kapal yang pergi ke Amerika kan, dan 3 kapal itu 2 daripadanya adalah sailor dia, dia panggil juru kemudi dia tu adalah orang Islam daripada utara Afrika yang telah dikristiankan. Dan bagaimana dia tahu laluan tu? Daripada satu kitab. Kitab tu ditulis oleh siapa? Orang Arab awal lagi. Jadi sebab itu fakta yang menyatakan orang Arab dah menemukan Amerika lebih awal tu memang betul. Yang tu pun kita akan sentuh lagi lah. Tapi setakat dekat masjid lain pun dah 3 tahun ni, satu masjid pun tak sentuh lagi Amerika tu. Jadi panjang lagi lah cerita kita ni. Okey. Yang itu saya tak pasti dari segi penamaan tu oleh Freemason ke apa, saya tak pasti. Tetapi kalau nak diikutkan, sebab saya pun tak kaji mendalam tentang Freemason,
Cuma kalau dari segi agenda Freemason yang selalu disebut, termasuklah adalah banking system, betul tak? So banking system ini juga menyepit Osmaniyah nanti, kerana Osmaniyah terpaksa meminjam daripada Eropah, dan bank system, betul, Rothschild yang disebut, tapi saya tak ingat yang kalau bank Medici tu, bank pertama tu, adakah itu Rothschild, saya tak pasti. Itu kena check balik. Medici, M-E-D-I-C-I, Medici ke Medici, saya tak pasti. Medici, kejayaan dia. Itu yang bank pertama sebelum Renaissance lagi. Awal Renaissance lah kita katakan. Sudah wujud satu bank, dan sistem bank itu kemudiannya juga cuba dibuat, nanti saya tunjukkan. Mereka dah lepas dah. Belum. Okey. Kita sejam setengah kan? 11:30 Mana tadi? Okey. Jadi stereotip kemerosottan kata selepas zaman Sultan Sulaiman, dalam satu sumber yang dipanggil Nasihat Nama, ini memang sumber Turki. Nasihat Nama ni menyatakan kononnya berlaku korupsi selepas zaman Sultan Sulaiman. Jadi kepimpinan itu sudah ada rasuah dan sebagainya. Itu antara stereotip, poin-poin yang menyatakan kenapa bermulanya kemerosottan. Kedua, peluasan wilayah terbesar berlaku sejak sebelum Sulaiman. Okey. Yang ini nak menyatakan yang tadilah saya katakan. Ada yang menyatakan Sulaiman lah yang paling akhir membesarkan wilayah, yang lain tak mampu untuk buat. Tapi sebenarnya kalau kita tengok Sultan Salim pun sudah mula meluaskan kuasa, cuma disambung oleh Sultan Sulaiman. Jadi adakah ianya merosot? Kalau ikutkan, dia tak merosot. Dan adakah selepas Sultan Sulaiman dia terus hilang semua wilayah ni? Tak juga. Jadi taklah semudah itu. Maknanya membesar kemudian terus mengecil. Sebab apa? Sebab ketika yang dikatakan merosot ini selepas era Sultan Sulaiman, Osmaniyah masih lagi mampu menyerang Eropah dalam perang Vienna. Dan perang Vienna ini hampir-hampir menang. Hampir menawan ibu kota Habsburg dan juga Holy Roman. Dan wilayah Osmaniyah dah sampai suku pertama kurun ke-20 baru akhirnya dapat dipegang oleh Eropah. Jadi nak kata dia terus merosot sebenarnya kurang tepat. Ianya lebih pada kita katakan dia merosot secara perlahan dan berlaku usaha untuk mempertahankan daulah itu, wilayah itu dengan cukup kuat. Tapi kalau kita seperti saya sebut tadi, kurun ke-16, kurun ke-17 mula ada penulisan-penulisan yang berbentuk mengkritik Osmaniyah, mengkritik, malah dia membuat-buat cerita menyebabkan kita jadi confused tau. Kita jadi macam keliru untuk mempercayai adakah sumber ini sumber yang boleh kita pakai ataupun tidak. Sebab wujudnya perpecahan yang agak kuat apabila wujudnya Safawi dan juga Mughal tadi. Jadi Safawi memang sudah anti Osmaniyah, tetapi Mughal kerana keadaan Mughal itu yang tidak begitu stabil dan mereka sudah mula tuan-tuan puan-puan, bila sebut tentang Mughal, tentang Safawi, mereka ini memang bangsa Turki campur Parsi. Kemudian dari segi faham mereka pun ada faham yang bercampur dengan Parsi juga. Hikayat-hikayat adalah daripada Parsi, pun ada juga bersambung sampai ke Osmaniyah, dan kita juga terkenal dengan hikayat kan. Jadi itu juga berkait. Okey, di manakah Habsburg? Kerana yang warna hijau ni tuan-tuan puan, ini adalah musuh besar di sebelah Eropah, musuh Osmaniyah yang paling besar. House of Habsburg, dia daripada Austria bercampur dengan kerajaan-kerajaan Kristian yang lain, Spanyol, ini Holy Roman punya, kecuali Perancis dan juga England, British. Dan ini memberikan satu faham kepada kita kenapa nanti Osmaniyah baik dengan Perancis dan juga baik dengan British bila dia nak berperang. Sounds very German, nama Habsburg.
Dia Austria, sebab kat situ dah ke Jerman kan. Jadi dekat kawasan ini, ni Habsburg tu bandar je kat sini. Habsburg. Jadi pada waktu ini wilayah ini ke berapa ni, ada 3 kuasa lah kiranya, 3 ke 4 Netherlands itu, Belanda. Jadi mereka ni memang memusuhi Osmania, dan Osmania bertalu-talu berperang dengan Habsburg ini, House of Habsburg. Dan pada ketika ini jugalah tuan-tuan perempuan ya, kerana tadi dia dah berperang dengan Safawi, kemudian teruskan berperang dengan Habsburg. Jadi peluang-peluang ini diambil oleh siapa ni tuan-tuan puan? Siapa suka filosofi mungkin kenal. Ini adalah French philosopher yang namanya Montesquieu. Yang sebelah kiri, sebelah kanan adalah Voltaire. Mereka ini antara yang awal memanipulasi fakta dengan menyatakan bahawa Osmaniyah ini adalah satu kuasa kolonial yang cukup kejam. Dia menggunakan istilah kolonial kepada Osmaniyah untuk kali pertama oleh mereka ni. Dan mereka inilah yang membawa kepada nama-nama Turki mula disebut. Selama ni orang tak sebut Turk, orang sebut Osmaniyah. Tetapi mula disebut bangsa Turks. Dalam kajian menyatakan dalam sekitar penulisan di Eropah kurun ke-15 ke-16 ada 3,500 tajuk yang menggunakan nama Turks. Dan Kristian Eropah mula mengambil pandangan bahawa Osmaniyah ini adalah umpama mereka kuasa kolonial juga. Dan mulalah nama-nama yang disebut sebagai Osmaniyah ini, dia mula dipanggil tyrant, kemudian dipanggil despot, lebih teruk lagi, lebih kejam lagi. Dan ini amat popular dalam sekitar abad yang ke-18. Dan sebab itu kalau kita tak mengkaji daripada awal, kita membaca dari sudut kurun ke-18, 19, ke-20, kita akan membaca Osmaniyah dengan pandangan sekular. Tuan-tuan perempuan, adik ipar saya memang belajar inilah sejarah dekat Turki. Bila belajar dengan pesyarahnya juga membawa aliran sekular. Banyak lagi. Dan sebab itu bila nama-nama yang digelarkan kepada Osmaniyah dalam kurun ke-19, 18-19 itu adalah nama-nama yang kadang-kadang tak sedap didengar. Antaranya The Sick Man of Europe. Yang itu nama yang selalu disebut The Sick Man of Europe. Kerana dia dah nak jatuh dah, tak mati-mati. Osmaniyah dah merosot dah, tapi tak mati-mati. Jadi dia The Sick Man of Europe. Dan kalau kita tengok di sini, kemudian selepas berperang dengan Habsburg, ada Romanov. Ini Rusia lah yang kita ceritakan. Berlaku pula peperangan dengan Romanov. Dan pada ketika ini, Osmaniyah mengambil pendekatan untuk bersama dengan Perancis, British, Sardinia, dan satu lagi tu apa mereka bersama dan kemudiannya menentang Rusia. Dan sejarah perang ini juga penting kerana berakhir dengan 1856 di mana satu perjanjian dimeterai antara British, tuan-tuan, saya lupa nak sebut kenapa dia berbaik dengan British dan juga Perancis. Satu kerana musuh mereka sama, Habsburg, untuk Perancis. Tapi untuk British tak orang kata apa, tidak mempunyai masalah dengan Habsburg. Cuma British bersama kerana untuk menyokong supaya Rusia tidak masuk dalam kawasan Eropah. Sebab Rusia nak masuk ke kawasan ini, dia tak nak beri. Jadi bagi Osmaniyah, kenapa pula dia berbaik dengan kuasa Kristian ni? Kerana di dalam negara dia ada Kristian juga, Kristian Ortodoks. Dan Kristian Ortodoks ini ada juga di Rusia. Jadi penentangan antara Kristian, nanti kalau dia masuk, dia akan menguatkan lagi Kristian Ortodoks dan dia akan membawa penentangan yang kuat pada Osmaniyah. Maka lebih baik dia berbaik dengan Kristian Katolik. Ini Kristian Katolik. Kristian Katolik tak baik dengan Ortodoks.
Jadi akhirnya alhamdulillah perjanjian ini termeterai dengan baik dengan perjanjian Laut Hitam itu adalah wilayah neutral, di mana apa-apa kapal perang tak boleh lalu. Untuk perdagangan okey, kapal perang tak boleh. Dan inilah kejayaan juga dalam sejarah Osmaniyah, di mana terhentinya Rusia untuk meluaskan kuasa ke wilayah Eropah. Jadi berhenti dekat sini, ya. Dan itulah selalu disebut sebagai satu era kejayaan, era Tanzimat. Era Tanzimat ini dikenali sebagai era sekularisasi sebenarnya, ya, era sekularisasi, di mana constitutional reform, dress reform semua berlaku, banking system ada, kesatuan dagang, union dicipta. Dan ini gambar betul, tuan-tuan. Ini gambar mereka yang terlibat dengan tanda tangan mereka dalam perjanjian itu. Ahli Kongres Paris 1856. Ketika itu Osmaniyah sudah pun banyak hutang, tuan-tuan. Dan Osmaniyah cuba untuk mencipta mata wangnya sendiri, tetapi mata wangnya tidak kuat, tidak kukuh kerana tidak mendapat keyakinan daripada masyarakat berbanding mata wang Eropah. Jadi itulah dia panjang cerita tentang ini, bagaimana pinjaman kali pertama 1854, dan selepas itu berlaku lagi pinjaman demi pinjaman untuk peperangan sebenarnya, untuk peperangan yang saya sebutkan juga tadi. Peperangan itu akhirnya apabila dapat duit pun tak semuanya digunakan untuk peperangan, ada yang digunakan untuk bermewah-mewah, Dan ini diperkenalkan oleh Sultan Abdul Majid, dengan, kalau tuan-tuan tengok, interest rate dia memang tinggi. Tuan-tuan rasa habis selesai ke tak dia punya pinjaman tu? Boleh dikatakan sebahagian besar dapat dibayar oleh Sultan Abdul Hamid yang terakhir dalam kuasa Osmaniyah lah sebelum Republik. Inilah belanja mewah ni, tuan-tuan, dipinjam untuk perang, tetapi mereka ada keperluan yang tak perlu tu, jadi salah guna dan sebagainya. 1855 dah orang luar pula, British dan Perancis buat satu suruhanjaya untuk mengurus hutang. Jadi yang ini yang kat Malaysia ni apa? Yang mengurus hutang kalau tak boleh hutang ni, bawah bank negara tu. Ya. APKP. Jadi APKP ni. Ini APKP. Jadi Sultan Abdul Majid sampailah kepada Sultan Abdul Aziz, makin teruk. Akhirnya Osmaniyah, waktu inilah dipanggil the sick man of Europe. Osmaniyah telah bankrupt, insolvent 1875. Waktu dia menubuhkan banknya sendiri pun, kemudian dia pinjam dengan bank ini, kemudian untuk bayar hutang asing tadi, dan maknanya dia hutang atas hutang. Dan itulah yang terjadi, tuan-tuan. Dan ini kali pertama kalah perang. Kemerosotan dari segi ketenteraan kali pertama adalah dalam perang Lepanto ini, dan dalam perang ini dia pun tidak berakhir dengan perang yang memusnahkan keseluruhan ketenteraan, kerana akhirnya mereka dapat masuk dalam satu perjanjian juga. Jadi tetapi Ulus Ali ini dapat berjaya mengalahkan Doria. Osmaniyah juga terkenal dalam peperangan di laut, dan ini adalah suatu peristiwa yang boleh kita katakan sebagai peristiwa yang menyedihkan bagi Osmaniyah, kerana mereka pun tidak sangka mereka dikalahkan dalam perang Lepanto ni. Dan inilah boleh dikatakan pemula kepada kejatuhan dari segi ketenteraan mereka. Sedikit demi sedikit kuasa mereka makin berkurangan. Perancis dan Osmaniyah menjadi rakan yang baik selama 250 tahun, tuan. Gambar ilustrasi ini adalah sebenarnya bukan gambar yang mengilustrasikan bertemunya King Francis ini dengan Sultan Sulaiman. Ini tak pernah berlaku, tetapi mereka baik dengan mengutus surat. Tak pernah bertemu pun. Tak pernah bertemu. Dan kemuncaknya zaman King Henry, dan akhirnya Perancis mempunyai berseteru dengan Osmaniyah apabila berlakunya serangan Napoleon Bonaparte
ke atas Mesir. Jadi terhentilah hubungan 250 tahun tu. Jadi yang di sebelah kanan ni, ini adalah surat, ini salinan surat sebenarnya, surat yang ada pada 1526, yang mana Sultan Perancis pula, apa nama dia tadi, King Francis hantar surat kepada Osmaniyah untuk minta bantuan, dan Osmaniyah menjawab dia akan bantu untuk sama-sama menentang Habsburg. Dan inilah antara rekod yang jelas yang ada. Dan kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan, di satu tempat yang namanya Nice ke Nice, saya tak pasti sebutannya, bandar ini tidak dapat ditawan oleh Osmaniyah sewaktu berperang dengan Habsburg itu, sebab bandar ini satu bandar yang dia tak nak memihak mana-mana, Perancis pun tidak, dan akhirnya Nice akhirnya Nice melawan sendiri dengan Osmaniyah. Tapi waktu itu Perancis seolah-olah tidak memberikan bantuan, dan akhirnya dia kalah dan meninggalkan peluru meriam ini yang sampai hari ini ada dekat sana. Kalau pergi ke Nice, ditunjukkan itu adalah meriam daripada kapal Osmaniyah yang tak dapat ditawan oleh Osmaniyah, Nice. Ini saya buat sepintas lalulah, perundangan-perundangan yang telah dibuat, yang saya dah sebut juga tadi tentang landlord Kristian dilantik sebagai sipahi yang tadi yang dia ada tentera kat kampung-kampung, kat tanah. Tapi lama kelamaan apabila orang Kristian dah masuk Islam, maka sudah kurang landlord Kristian. Saya nak ceritakan bagaimana berlaku perubahan nanti. Sebelum ini multi etnik, multi religious, tetapi bila lama kelamaan dalam era kemerosotan, mula berlaku pemisahan antara orang Islam dan orang Kristian. Kerana dari segi pentadbiran, perundangan dan sebagainya, orang-orang Islam sudah menguasai. Orang Kristian, dia asal Kristian tapi dah masuk Islam. Kemudian sempadan-sempadan wilayah, mana yang masih lagi bayar cukai, dia dikira Osmaniyah. Kalau dekat Hungary, kampung tu dalam wilayah Habsburg, tapi ditawan tentera Osmaniyah, bayar cukai, itu dikira sempadan, itu dikira wilayah Osmaniyah lagi lah, walaupun ianya di dalam Habsburg. Tapi lama kelamaan bila dia tak bayar, maka wilayah tu makin mengecil lah. Itu yang terjadi. Begitu juga dengan vassal state fraction. Jadi terpecah-pecahlah kerajaan-kerajaan kecil, membawa kepada religious divide. Wilayah Eropah yang dibuka, orang-orang Turkomen ini adalah bangsa-bangsa Turki yang saya sebutkan dulu sebelum ni. Mereka yang dah masuk Islam, mereka semua dipanggil Turkomen, Turko Iman. Jadi mereka telah pindah ke Balkan. Jadi bila masuk ke Balkan, dekat kawasan Eropah, dah semakin ramai orang bercakap Turki, menyebabkan terasingnya pula orang Eropah. Dia dah merasakan macam, alamak, ini kita dah ada pemisahan dekat situ. Sedikit demi sedikit ini terjadi. Jadi gubernur dilantik antara saudara mara. Jadi yang Muslim cari orang Muslim, yang Kristian cari orang Kristian, tapi saudara sama mereka. Jadi berlakunya pemisahan secara tak langsung. Bandar dah jadi kosmopolitan pada waktu itu, walaupun berperang, tetapi bandar tak kalah dengan Eropah yang sedang membangun sama-sama. Memang Osmaniyah ni, kalau tuan-tuan pergi sampai hari ni pun, binaan dia pun memang hebat. Jadi bandar, penyebab kepada bandarnya sudah moden, kedutaan luar masuk. Bila ada kedutaan, dia pun hantar duta keluar, dah mula ada kita panggil sebagai kalau zaman sekarang ni, hubungan antara dua negara G2G, sudah mula berlaku dekat sini. Tapi yang tak baiknya, duta-duta ini adalah membawa spy. Jadi mereka melantik jurubahasa. Mereka tidak lantik orang Kristian Osmaniyah sendiri, tetapi orang daripada negara dia sendiri untuk menjadi jurubahasa. Dan jurubahasa itu juga merupakan seorang spy untuk mendapatkan maklumat tentang Osmaniyah. Ini sekadar selingan lah ni. Ini Sultan Sulaiman, kenapa dia berjaya tadi itu.
Antara lain dia faham politik Eropah, dia menggunakan lambang yang digunakan oleh padri dengan 3 tingkat itu, tetapi dia buat sampai 5 tingkat. Dalam perang menyebabkan Habsburg terperanjat dengan pemakaian begini, dan itu adalah satu cabaran sebenarnya. Dia cabar Pope sebab itu adalah pakaian Pope, dan keberanian itu menyebabkan dia berjaya menguasai lebih banyak lagi wilayah lah. Ini saya tersilap ni, sepatutnya slide dia kat tadi tu. Okey, perang berpanjangan yang tadi saya dah sebut juga. Jadi perang berpanjangan ini tak berhenti, termasuklah nanti tuan-tuan puan berlakunya perang antara anak-anak Sultan Sulaiman. Ini sedih Ini sedih kerana ia menyebabkan wanita istana, campur tangan wanita dalam hal ini, hal kepimpinan yang dikenali dengan istilah-istilah ini. Walidi Sultan. Walidi Sultan ini adalah emak kepada Sultan. Jadi Sultan patut dia wujudkan satu kuasa Walidi Sultan. Haseki Sultan adalah pangkat isteri kepada Sultan. Sultan ada isteri, isterinya diberikan juga pangkat Haseki Sultan. Ini digunakan oleh Hurrem Sultan. Nanti kita akan tengok Sultan Sulaiman dia 2 isteri. Isteri pertama, isteri kedua, isteri pertama seorang anak, isteri kedua ada ramai sikit anak, dan isteri kedua inilah dipanggil sebagai Hurrem Sultan, istilah namanya, gelarannya. Dan isteri ini telah merancang untuk menaikkan anaknya sebagai sultan, melangkaui anak isteri pertama. Jadi kat situ berlakunya peperangan, atau bukanlah perang, konflik perselisihan keluarga lah. Dan wujud satu istilah Kadinlar Sultante, Kesultanan Wanita Era Moden antara 1533 hingga 1656. Lama tuan-tuan, 130 tahun. Ni era di mana mak sultan ataupun isteri sultan lebih berkuasa. Kerana pada waktu itu juga, selepas pada era ini, banyak sultan-sultan yang muda naik. Jadi sebab itu kuasa-kuasa itu dapat dipegang oleh mereka ini. Dengan gambaran lukisan inilah empat orang yang agak terkenal lah dalam namanya. Jadi kalau kita tengok, ini anak pertama Mustafa sepatutnya naik, tetapi Hurrem Sultan dia nak naikkan anaknya, anaknya mana Mehmet. Dan dia berpakat dengan Rustam Pasha kan. Dia berpakat dengan menantu dia Rustam Pasha, kata pada Mustafa yang ayahnya nak jumpa. Mustafa Sulaiman nak jumpa. Tapi dalam masa yang sama, bukan nak jumpa, nak topel. Dan pada masa yang sama, dia beritahu pada Sulaiman, Mustafa nak topel. Dan dia beritahu pada Mustafa, pergi jumpa Sulaiman. Dan pada waktu dia datang menghadap Sulaiman, dia tak tahu pun yang cerita ini, fitnah ini, dan akhirnya Rustam Pasha bunuh dia di hadapan Sulaiman. Ini adalah itulah orang kata persisian politik yang berlaku, walau macam mana orang kata ialah sisi-sisi gelap yang ada dalam Osmaniyah. Ini dah ada filem dia. Tengok? Oh, saya tak tengok lagi. Tapi kalau nak lebih faham, tengok dekat sinilah cerita ni. Jadi bagaimana konflik kekeluargaan itu berlaku. Walaupun Sultan Sulaiman yang cukup dikenali, akhirnya dia kalah dengan isterinya Rozilana tu, Hurrem Sultan, yang saya sempat pergi ke makam Mustafa Shehzade ni. Ini makamnya di sana. Ini banyaklah tuan-tuan, ni makam Turki ni. Saya pun tak habis bincangkan dengan sahabat saya. Sebab makam mereka ada lambang di batu nisan untuk menyatakan siapakah orang dalam tu. Adakah dia sultan, adakah dia putera raja, adakah siapa kan? Okey. Jadi Sultan Abdul Hamid yang cukup kita kenal, dia cuba perbaiki, dialah yang banyak membayar sebahagian besar hutang tadi, dan masyarakat dunia waktu itu mengandaikan akan kembali bangkit kerajaan Islam, kerajaan Islam yang betul, tetapi akhirnya agak sukar untuk dilaksanakan kerana berlakulah ancaman dalaman. Inilah dia tuan-tuan. Akhirnya Osmaniyah ini dia bukan kalah atau jatuh di tangan musuh, tetapi di tangan masyarakatnya sendiri. Ini satu sejarah yang sama dengan Melaka pun, dia kalah walaupun dengan musuh, tetapi dengan disebabkan oleh adanya musuh dalam selimut yang memudahkan. Jadi dalam hal ini adalah 3 pasha yang terkenal: Enver Pasha, Talat Pasha, Jamal Pasha.
Mereka lah yang menekan Sultan Abdul Hamid dengan mewujudkan revolusi Turki muda atau atas nama parti dia CPU. Midat Pasha ni pula dia menekan Sultan Abdul Hamid untuk meluluskan perlembagaan, untuk mengubah perlembagaan, untuk meletakkan kuasa sultan diketepikan, pergi kepada presidensi dan sebagainya kan. Dan Tuan Abdul Hamid pada waktu itu berjaya mengekalkan lagi. Dia kata perlembagaan tu masih memberikan kuasa kepada sultan untuk memberi hukum buang daerah kepada siapa saja tanpa trial. Yang itu saja. Sultan Abdul Majid hutang sampai ke Sultan Abdul Aziz. Sultan Abdul Aziz. Berlaku revolusi, negara-negara Eropah duduk seperti mana yang kita sebut tadilah, mula membahagi meratah-ratah dengan ada perjanjian demi perjanjian masuk perjanjian yang terkenal untuk mereka mengambil wilayah Palestin tu. Banyak lagi ya perjanjian-perjanjian diwujudkan di seluruh dunia oleh kerajaan-kerajaan Eropah ini. Kemudian Freemason dan Zionis seperti mana yang kita tahulah. Jadi kronologi secara ringkasnya, Republik Turki itu apabila perang, kemudian Perang Dunia Pertama, Perang Kemerdekaan. Yang saya nak tunjukkan kronologi ini, pentingnya yang ini saja. Kesultanan Osmani dihapuskan, tetapi sultan itu masih ada. Sistem kesultanan tak ada, hanya sistem perlembagaan, republik diisytiharkan, baru khilafah itu dihapuskan 1924. Jadi tidaklah dia terus jatuh. Sebab tu saya kata Osmaniyah tak dapat kita bincang sebagai kejatuhan Osmaniyah. Dia hanyalah sebagai kemerosotan Osmaniyah yang akhirnya beralih tangan dengan cara bukan berperang pun dengan orang-orang ini, tetapi dari segi bentuk politik moden lah. Jadi kita kena bezakan dekat situ. Kalau orang tanya adakah Kesultanan Osmaniyah bermaksud bila dihapuskan khilafah hapus, tak. Khilafah masih ada kerana mereka masih sebut dia sebagai khalifah. Terutamanya khalifah yang terakhir itu masih disebut sebagai khalifah, tapi tidak ada kuasa dah. Jadi khilafah Osmaniyah apabila dihapuskan 1924 ini, barulah dibuang. Khalifah itu, waris terakhirnya dibuang ke apa nama ni? Kejap saya tunjuk. Lepas ni ada tunjuk. Saya pun dah tak ingat nama tempat tu. Turkish. Yang ini gambar yang menunjukkan bagaimana the Sultanate being abolished 1922. Ya, Sultan Mehmed yang ke-6 disingkirkan daripada Istanbul, tapi dia keluar secara terhormat lah, begini, secara terhormat. Kemudian inilah sultan yang khalifah yang terakhir itu. Ini Sultan Mehmed 6. Beliau adalah sultan yang ke-36, dan ketika mana gambar ini diambil, ini waktu bagaimana dia dibuang ke Malta dengan menaiki kapal. Dan kapal ni kapal British. Kapal British ni seronok untuk kita ceritakan, sebab kapal British tu adalah kapal HMS Malaya. Inilah kapalnya yang membawa. Jadi sejarah kita ni ada kait dengan dia. Sebab sultan yang terakhir dapat berada di Istanbul adalah Sultan Mehmed ni. Kemudian dia diusir ataupun dibuang negara ke Malta. Pada waktu ini dia ada anak umur 10 tahun, dan kemudiannya dia meninggal di Syria dia ni. Kemudian anaknya itu masih lagi disebut sebagai khalifah terakhir oleh Parlimen Turki. Jadi sebab tu kita kata, maknanya dia masih mengiktiraf khalifah. Dan anaknya itu kemudiannya meninggal dunia di Paris. Nak dibawa balik tanam dekat Turki tak terima. Jadi selepas 10 tahun dekat Masjid Agung di Paris, dia dipindahkan ke Baqi' di Madinah. Kerana statusnya sebagai khalifah, jadi Madinah pun terima letak dekat situ. Inilah kapal HMS Malaya kita. HMS Malaya. Kapal inilah yang bawa sultan terakhir ke Malta dengan jatah negara kita. Jatah yang ini loceng kapal tu masih ada dekat
sekolah Victoria kalau tak salah saya, VI, Victoria Institution. Tapi katanya ada juga kata dah disimpan oleh inilah pusat hidrografi. Inilah lambang yang ada pada kapal HMS Malaya, dan kapal ini dibina oleh dengan hadiah daripada Sultan Perak. Sultan Perak hadiahkan kepada British. Waktu itu negeri Perak adalah paling kaya dalam era British, dan disokong oleh sultan-sultan Selangor, sultan lain. Dan kapal ini habis dia punya usia dia dalam peperangan, dan terakhir digunakan sewaktu membawa sultan pergi ke Malta tadi. Jadi ini sejarah yang terkait dengan kita lah. Maka Republik Turki sudah wujud, sekular. Kita pun tahu tentang Mustafa Kemal Atatürk, dan selepas yang CUP tadi, ya, Turki Muda, kemudian Kemalisme ini dia memperkenalkan prinsip 6 panah ni. Jadi dia reform habis-habisan, nasionalis, perasaan Turki sahaja, bangsa Turk, agama diasingkan, mengikut gaya republik dan populisme, statism ni. 80-an nanti tuan-tuan mula bangkit balik Turki Islamic Synthesis. Dan seperti yang saya pernah kongsikan, kemudiannya ada 2 orang Perdana Menteri yang cuba membawa Islam dalam sejarah Osmaniyah, Republik Turki, tetapi akhirnya mereka dibunuh. Mereka dibunuh, seorang diracun dan seorang memang digantung. Jadi itu adalah usaha yang secara direct cuba dibuat, tengok-tengok tak boleh. Siapakah yang menentang? Adalah kelompok tentera. Jadi kudeta itu perkara biasa dalam sejarah Turki moden, sehinggalah zaman Erdogan sekarang. Erdogan juga paling akhir 2000 berapa itu? 2015 kudeta cuba untuk menjatuhkan Osmaniyah, Erdogan, dan memang tak berjaya juga. Tapi tuan-tuan dan puan, nampak macam seolah-olah Islam semakin bangkit di sana. Sebenarnya penentangan tu masih kuat lagi. Penentangan masih kuat. Jadi kita doakan dalam keadaan hari ini, kalau kita melihat negara-negara Islam yang boleh kita katakan kuat adalah Turki juga. Masih lagi Turki. Sebab itu kerajaan Islam masih lagi berharaplah, maknanya dari segi kekuasaan politik yang besar adalah Turki, kerana yang kedua adalah Iran. Tetapi disebabkan kalau kita tengok faham sejarah pun agak sukar untuk kita bersama dengan mereka kan. Jadi itulah keadaan yang kita nak tengok dalam kita memahami tamadun Islam ini secara menyeluruh, untuk kita faham dan menjadi lebih orang kata pemikiran kita lebih terbuka lah dengan apa yang terjadi hari demi hari lah. Kerana apa yang akan terjadi selepas ini dia terkait balik kepada semua apa yang telah berlaku sebelum ni. Jadi itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi 2016 kudeta 2016. Jadi insyaAllah saya mohon maaf, kadang-kadang bila bercakap tu dia tercampur-campur, sebutan tak lancar dan sebagainya. Jadi tuan-tuan perempuan, kalau ini sebagai satu orang kata pendedahan, jadi tuan-tuan minat baca lagi, baca dan cari lagi, kerana di situ perbincangan dia cukup panjang. InsyaAllah semoga memberi satu penjelasan yang baik kepada kita semua, pemahaman yang lebih baik, dan seterusnya memberikan kita satu keyakinan bahawa berpegang kepada ajaran Islam yang baik, yang betul, itu adalah sangat penting agar kita tak termasuk di dalam serpihan-serpihan yang Nabi sebutkan, terpecahnya umat Islam ini kepada 73, yang satu saja yang selamat. Dan perbincangan para ulama mengatakan itulah dia ahli sunnah wal jamaah. Jadi itulah yang kita nak pegang. Jadi kita tangguh pertemuan kita dengan tasbih kafarah suratul Asr.